Aktiviti utama KIK yang sering diambil mudah oleh ahli-ahli KIK. Namun ia sebenarnya adalah resepi utama untuk kejayaan sebuah kumpulan KIK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga sihat dan terus gigih ke arah kecemerlangan. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding Kualiti dan Produktiviti UNO Q Consult Enterprise. Bertemu lagi dalam siri video KIK. Pada kali ini, saya ingin berkongsi mengenai mesyuarat KIK. Aktiviti utama KIK yang sering diambil mudah oleh ahli-ahli KIK. Namun ia sebenarnya adalah resepi utama untuk kejayaan sebuah kumpulan KIK. Tujuan perkongsian kita kali ini adalah untuk saya menjelaskan apa itu mesyuarat KIK, persediaan mesyuarat, pengendalian mesyuarat dan pelaporan mesyuarat. Apa itu mesyuarat KIK? Mesyuarat KIK adalah sesi pertemuan di antara ahli-ahli KIK yang diadakan secara terancang dan berkala. Penganjuran mesyuarat ini perlu dirancang dan diadakan secara konsisten. Mungkin pada setiap hari, pada setiap minggu, tapi tidak mungkin bagi saya kalau kita adakan setiap bulan kerana kita ada keterbatasan masa untuk melaksanakan projek KIK. Yang penting, mesyuarat KIK perlu diadakan dalam waktu pejabat hari bekerja. Saya tidak galakkan untuk saudara-saudari ataupun ahli-ahli KIK melaksanakan mesyuarat di luar waktu pejabat ataupun di hari pelepasan ataupun di luar hari bekerja. Ini penting kerana ini pun hak kita sebagai pekerja untuk imbangan hidup yang sempurna. Kita agihkan gaya kehidupan kita. Okey, tujuan mesyuarat KIK adalah untuk mengumpul data dan fakta, menganalisa, membincang dan merumus perkara-perkara yang berkaitan dengan penghasilan projek. Sekali sekala, mesyuarat akan membincang aktiviti pengembangan kumpulan untuk merapatkan silaturahim ataupun meningkatkan kemahiran kumpulan. Dalam kita perlu rancang juga ataupun bincangkan juga dalam mesyuarat ini mengenai pengembangan kumpulan. Persediaan mesyuarat. Sebagaimana mesyuarat resmi di jabatan saudara-saudari semua, persediaan bagi penganjuran suatu mesyuarat itu amat penting untuk memastikan mesyuarat itu berjalan lancar dan tersusun. Jadi ada 3 persediaan utama. Persediaan pertama adalah untuk merancang mesyuarat. Yang kedua adalah untuk penyediaan ruang mesyuarat. Dan yang ketiga adalah penyediaan set minda ahli-ahli untuk menghadiri mesyuarat. Elok saya kongsi satu persatu. Perancangan mesyuarat yang pertama adalah mengenai tarikh dan masa mesyuarat. Selalunya mesyuarat diadakan pada tarikh, hari dan masa yang tetap secara konsisten selama 3 ataupun 6 bulan untuk satu projek. Pesan Profesor Kaoru Ishikawa, terutamanya bagi kumpulan-kumpulan KIK yang baru, sebaik-baiknya kita melaksanakan projek itu dalam tempoh 3 bulan, supaya kita melatih diri kita melaksanakan projek yang kecil tapi mempunyai impak yang besar, ataupun impak yang tinggi. Kemudian masa mesyuarat hendaklah dalam waktu dan hari bekerja. Kurang sesuai untuk kita adakan di luar waktu pejabat, kerana kita mungkin akan berkomunikasi dengan rakan-rakan di pejabat untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk kita melaksanakan aktiviti bersama mereka atau berinteraksi bersama mereka bagi kelancaran satu-satu projek itu. Jadi masa itu seharusnya dilaksanakan pada waktu pejabat dan hari bekerja. Susunan agenda yang kita tahu adalah
merupakan tajuk mesyuarat ataupun aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut. Sebaiknya satu mesyuarat KIK menetapkan satu agenda tertakluk kepada keperluan projek yang kita buat itu. Gunakan contohnya carta perbatuan ataupun carta perancangan projek untuk menentukan perbatuan ataupun tempoh-tempoh perancangan satu-satu aktiviti ataupun satu mesyuarat itu kita adakan. Carta perbatuan yang telah lengkap kita edarkan pada ahli mesyuarat ataupun mungkin pada ketua jabatan kita yang menaja kita supaya mereka tahu apa yang sedang kita rancangkan untuk melaksanakan projek KIK. Dan untuk ahli, kesiapsiagaan ahli ataupun ahli juga secara individu perlu merancang bagi keberkesanan mesyuarat itu. Dan jemputan mesyuarat, walaupun mesyuarat itu dilaksanakan secara berkala dan kita faham, kita tahu tetap pada masanya dan sebagainya, namun jemputan mesyuarat itu penting. Jemputan mesyuarat juga merupakan satu rekod ataupun satu bukti untuk kita pantau penglibatan ahli. Mungkin yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, siapa yang tak hadir, yang tidak dapat hadir kerana sebab tertentu ketika kerana melaksanakan aktiviti-aktiviti resmi jabatan. Ini rekod, dan kita nak pastikan bahawa iltizam mereka macam mana. Jadi surat jemputan ini penting, dan sebaiknya surat jemputan mesyuarat hendaklah kita salinkan kepada ketua jabatan untuk mereka mengikuti perkembangan KIK dan memantau kemajuan KIK. Persediaan kedua adalah ruang mesyuarat. Sebagaimana kita tahu, dalam pemboleh daya aktiviti inovasi ataupun aktiviti KIK, pihak pengurusan perlu menyediakan ruang bagi aktiviti KIK. Tidaklah khusus untuk satu-satu kumpulan, tetapi mungkin itu boleh guna sama untuk semua kumpulan-kumpulan KIK di jabatan itu. Adanya bilik KIK ataupun bilik gerakan KIK, kita perlu menyusun ruang itu dengan baik. Kita perlu mewujudkan keselesaan dan suasana yang kondusif untuk aktiviti-aktiviti kreativiti dan inovasi itu boleh berkembang dan subur di situ. Ruang yang santai dan sebagainya. Dan satu perkara yang penting lagi ialah supaya ruang itu disusun dalam satu cara yang tidak menghalang ahli-ahli bermesyuarat, berinteraksi dan berkomunikasi antara mereka. Mungkin keluasan yang cukup ataupun susunan meja kursi yang baik, kemudian perhiasan-perhiasan seperti papan maklumat, poster-poster maklumat yang berkaitan dengan KIK sebagai panduan pada kita untuk kita mudah memahami ataupun kita tidak cari rujukan. Peralatan-peralatan mesyuarat perlu jelas, perlu ada. Selain daripada kursi meja mesyuarat yang semestinya ada, papan putih, kertas-kertas mahjong, pen marker, kertas tulis, pen dan pensel itu dah semestinya ada. Mungkin sejak hari saya dapati ada kumpulan-kumpulan yang menyediakan post-it note untuk mereka. Persediaan ketiga ialah set minda ahli-ahli yang akan menghadiri mesyuarat. Ini penting, ahli KIK yang istimewa bersedia untuk menghadapi apa jua rintangan untuk mencapai kecemerlangan. Ahli-ahli KIK hendaklah sentiasa mempunyai set minda yang berkembang. Set minda yang berkembang, tidak mempunyai set minda jumut, kerana dia mestilah sentiasa beriltizam untuk memberi sumbangan dan berkongsi kemahiran yang terbaik untuk mencapai objektif kumpulannya. Jadi yang pentingnya, dia haruslah bersedia. Dia menyediakan setiap kali mesyuarat, jemputan mesyuarat sampai agenda telah ditetapkan, dia mestilah menyediakan bahan-bahan yang untuk dibincangkan ataupun bahan-bahan rujukan yang berkaitan mengenai perkara ataupun agenda itu. Ini penting kerana
kita pergi, kita hadir ke mesyuarat dengan penuh kesediaan. Kemudian ahli-ahli KIK yang telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan sesuatu dalam mesyuarat lepas, pastikan ia menyiapkan laporan pelaksanaannya ataupun sekurang-kurangnya menyatakan status tugasan tersebut. Mungkin apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugasan itu, ataupun kalau tidak siap tugasan itu mengapa, setakat mana dah siap, perlukah kita, apakah cadangan-cadangan yang kita bakal kemukakan nanti dalam mesyuarat mengenai pelaksanaan tugas itu. Dan ahli juga perlu bersedia untuk menerima atau menawarkan khidmat tugasan baharu yang mungkin diperlukan oleh kumpulan. Mungkin dalam waktu kumpulan itu, di antara ahli-ahli kumpulan, kita mempunyai satu keistimewaan ataupun kemahiran atau kompetensi yang khusus mengenai satu cadangan itu. Jadi bersedialah untuk secara sukarela menawarkan diri. Itu jadi itu persediaan penting dalam kita nak menyediakan mesyuarat. Itu yang pertamanya, persediaan merancang, dan persediaan menyiapkan ruang, dan yang ketiganya adalah persediaan set minda yang betul untuk kita hadiri mesyuarat. Baik, setakat ini takut ini dulu, sambungannya tunggu. Dan untuk maklumat, jangan lupa like, subscribe dan share. Dan untuk maklumat terperinci mengenai penawaran perkhidmatan UNO-Q Consult, layari www.unoqconsult.com. Assalamualaikum.